Pagi KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera serta selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Baik, seperti tadi anda sudah bersama dengan Akmal Dazri. Jadi sekarang ini bersama dengan Wani pula untuk kita sama-sama belajar mata pelajaran pemprosesan makanan. Wow, satu mata pelajaran yang amat menarik sekali dan Wani pun tak sabar nak belajar. Tapi sebelum itu, Wani nak ingatkan anda semua bahawa kes harian kita hari ini adalah sebanyak 17,352 dan sama-samalah kita doakan agar kes kita sentiasa berkurangan dari hari ke hari. Tapi anda sebagai rakyat Malaysia, ini tanggungjawab kita semua untuk sama-sama patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, sebelum kita terus pergi kepada mata pelajaran kita hari ini, dan tajuk yang akan kita belajar adalah kita akan belajar reka bentuk dan inovasi produk. Tapi kalau nak tahu guru kita siapa untuk mata pelajaran pemprosesan makanan ini, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Telah berkhidmat selama 14 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Imran hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Cikgu? Alhamdulillah, baju sihat. kita pun lebih kurang sedondon hari ini, warna hijau. Ya, okey, selamat datang Cikgu ke studio Sukses SPM. Dan sebelum kita nak teruskan, mungkin Cikgu boleh beri sedikit pengenalan mengenai tajuk kita hari ini serta apa objektif pembelajaran kita ni Cikgu? Okey, baiklah. Okey, kita akan reka bentuk dan inovasi. Okey, reka bentuk dan inovasi. Jadi objektif dia untuk melahirkan usahawan yang cemerlang lah. Makna murid-murid akan belajar menghasilkan produk reka bentuk yang terbaru lah. Berdasarkan apa yang telah dipelajari pada tingkatan 4. Amali-amali yang telah dipelajari tingkatan 4. Dia bawa kepada tingkatan 5. Dia inovasikan, dia reka, dia inovasikan, jadikan satu produk yang baru dan boleh berdaya saing. Ya. Okey, bermakna hari ini kita akan sama-sama belajar dan membuat ulang kaji untuk tajuk tingkatan 5, bab 1 dan modul 5. Betul ya Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi anda mesti dah tak sabar untuk belajar bersama dengan Cikgu Imran hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, Wani nak jemput Cikgu untuk sama-sama pergi ke meja sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Sini ya. Cikgu boleh pakai dulu gel pembasmi kuman yang disediakan. Okey, tu dia banyak sekali. Kita pakai sebagai langkah pencegahan. Dan sekarang ini kita dah berkenalan dengan Cikgu. Dan sekarang kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita. 6 murid dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1. Mari kita bawakan semua murid di studio hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Khabar baik. Khabar baik. Wow, bersemangatnya anak murid cikgu hari ini. Okey, semangat tu yang Kak Wani inginkan sepanjang 1 jam kita bersiaran ni ya. Okey, jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda? Kak Wani nak dengar dari Alif dahulu. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Alif bin Fairuz. Boleh panggil saya Alif. Cita-cita saya nak jadi seorang chef di Akademi Tentera. Oh, wow. Satu cita-cita yang sangat menarik di situ. Baik Alif, terima kasih. Seterusnya kita nak dengarkan daripada Kart Kaisal. Betul ke sebutan itu? Betul. Okey, baik. Silakan perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kaisal bin Muhammad Yazid. Boleh panggil saya Akil. Cita-cita saya untuk menjadi chef. Okey, menjadi chef juga. Okey, kita panggil Akil ya. Seterusnya kita nak tanya Haziq. Ya. Nama saya Muhammad Aziz Hakim bin Muhammad Azwan Nizam dan umur saya 17 tahun. Cita-cita saya menjadi chef yang terkemuka. Wow, itu dia. Tambah di hujung yang terkemuka. Baik, terima kasih Haziq. Seterusnya kita nak tanya Hazira pula. Silakan.
Assalamualaikum, nama saya Wan Hazira Juzaili. Boleh panggil saya Ira dan cita-cita saya untuk menjadi businesswoman dalam industri makanan. Okey, seorang businesswoman. Okey, seterusnya kita dengarkan daripada Anis. Salam sejahtera. Nama saya Nurul Anis Amira. Boleh panggil saya Anis. Cita-cita saya ingin jadi businesswoman. Okey, usahawan wanita yang kedua dan akhir sekali kita nak dengarkan daripada Auni. Assalamualaikum, nama saya Nuri Auni Habria binti Nurul Hisham. Boleh panggil Auni. Cita-cita saya nak jadi seorang food critic. Okey, terima kasih Auni dan terima kasih kepada ke-6 murid dari SMK Putrajaya Presin 16-1. Dan sekarang ini Kak Wani nak bagi anda berehat dulu, tapi selepas rehat nanti Kak Wani nak pilih 3 murid untuk berikan pandangan mereka berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum tu anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini pemprosesan makanan dan khususnya tajuk yang akan kita sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Imran bin Husin, guru pemprosesan makanan dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1 untuk tajuk reka bentuk dan inovasi produk. Jadi sebelum kita teruskan, Kak Wani nak tanya murid dalam talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia dengan semangatnya, sila buka mic anda dan katakan sudah sedia, Cikgu. Sudah sedia, Cikgu. Oh, tu dia. Alif paling bersemangat di situ. Dan kita harapkan lepas ni semua pelajar dapat mengikuti semangat Alif itu, ya. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua sihat? Sihat, Cikgu. Alhamdulillah. Sihat. Okey, baiklah. Okay, kita mulakan topik pada petang ni dengan subjek pertama dalam tingkatan 5, okay, iaitu reka bentuk dan inovasi. Okay, sebelum tu cikgu nak akan buat sedikit tentang pengenalan lah. Okay, boleh mula slide? Boleh, Cikgu. Okey, ini MPV pemprosesan makanan iaitu kertas kod 7203. Okey, baiklah 7203. Okay, kita tengok pengenalan dan objektif SSM MPV pemprosesan makanan. Okay, di mana murid-murid akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas pemprosesan makanan. Ini memang amat ditekankan dalam tingkatan 5. Okay, baiklah. Kita tengok pada nombor 2. Mengaplikasi penggunaan teknologi terkini untuk melakukan inovasi dalam memproses makanan. Apa itu teknologi terkini? Okay, baiklah. Teknologi terkini maknanya apa peralatan yang ada, mesin-mesin yang ada, kita gunakan sebaik yang mungkin. Dan ada penciptaan mesin-mesin teknologi yang baru. Yang kita boleh gunakan. Okey, kemudian kita tengok tadi mana tadi? Yang nombor keempat. 3. Keempat. Oh, sudah ketiga, Cikgu. Ketiga, maafkan saya. kan? Okey, mengendalikan bahan, peralatan dan mesin memproses makanan mengikut prosedur operasi standard. Okey, SOP. Setiap mesin ada dia punya SOP dia. Kemudian kita tengok nombor 4, mengamalkan cara kerja yang sihat dan selamat sepanjang berada di dalam bengkel pemprosesan makanan. Amalan ni memang sentiasa diamalkan oleh murid-murid demi keselamatan diri dan peralatan. Okay? Jadi produk makanan kita hasil pun akan selamat. Okay? Kemudian kita tengok nombor 5, mengenal pasti kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang pemprosesan makanan. Kerjaya. Sebut pasal kerjaya, tingkatan 5 ni kita akan belajar tentang keusahawanan selepas inovasi. Jadi dekat sini kita boleh nampak kerjaya. Sekarang ni musim pandemik. Jadi boleh dikatakan bidang yang paling hidup adalah bidang makanan ke? Betul, Cikgu. Sekarang kita tengok banyak bisnes food panda apa semua. Kilang makanan tidak akan tutup. Okey, baiklah. Okay, kemudian kita tengok menerapkan elemen teknologi hijau dalam aktiviti memproses makanan sebagai usaha pemeliharaan alam sekitar. Okey, di sini teknologi hijau. Maknanya kita boleh gunakan barang-barang yang recycle. Okey, kita guna pakai semula. Okey, jadi kita tidaklah ada pencemaran alam. Okey, kemudian kita tengok nombor 7.
menggunakan kemahiran usahawan untuk melatih diri menjadi usahawan memproses makanan. Okey, jadi tingkatan 5 ni kita akan melatih diri kita sendiri. Kita kena berdikari. Kita berdikari untuk hasilkan produk kita sendiri. Okey, untuk menjadi seorang usahawan. Kemudian kita tengok nombor 8 yang terakhir, menjana idea yang kreatif untuk menghasilkan reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Itu idea yang ada dalam akal kita. Semua orang ada idea. Cuma kita nak keluarkan je. Ya. Kan? Kita ada yang tu kreatif. Kita nampak dia macam biasa je, tapi dia punya kreatif dia lain. Betul. Itu yang kita kata. Idea yang kreatif. Idea yang kreatif. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan. Okey, tahap pemikiran dalam kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, di mana dalam tingkatan 5 ni kita banyak menerapkan unsur-unsur kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, makna murid-murid berfikir sendiri. Okey, kita tengok satu persatu tahap pemikiran. Okey, mengaplikasi penerangan dia menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Kita gunakan sendiri. Jadi kemudian selepas tu kita analisis. Dekat situ tulis menganalisis. Kita mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Ini lebih pada kita menyelesaikan masalah. Kita nak buat, mesti ada masalah. Kenapa kita nak buat sesuatu? Kan? Kita cek apa masalah dia. Kemudian kita menilai, membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta nilai dan memberi justifikasi. Apa yang berlaku di atas, kita bawa ke bawah, menilai semula. Kemudian kita tengok dan terakhir menciptalah, menghasilkan idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Yang ni kita akan sentuh lagi sekejap lagi. Idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Okey, baru kita masuk modul 5, reka bentuk dan inovasi produk. Okey, di mana modul ini memberi pengetahuan asas kepada murid berkaitan prinsip, elemen reka bentuk dan mempattern produk. Tiga ni prinsip, elemen reka bentuk dan mempattern produk. Okey. Kemudian murid akan melakukan inovasi produk makanan. Inovasi. Lepas ni kita akan tengok apa itu inovasi. Okey, kita teruskan. Okey, dalam modul 5 ni kita ada standard kandungan, ada 3 standard kandungan yang murid perlu capai lah. Kita tengok 5.1, kita akan pergi kejap lagi mengenal reka bentuk dan inovasi produk dalam industri pemprosesan makanan. Kemudian kita pergi standard kandungan 5.2, melakukan inovasi produk pemprosesan makanan. 5.3, mempatternkan produk. Ini banyak berlaku di bengkel. Nanti kita kat sekolah ada bengkel pemprosesan makanan. Benda ni kita akan lakukan benda tu dekat sinilah. Amali-amali. Budak akan ciptalah produk. Dia akan berbincang sesama sendiri dan guru. Cari idea lah. Okey, jadi hari ni cikgu 3 standard kandungan ni akan kita sama-sama capai ya, 3 ni. InsyaAllah kita pergi mana yang penting lah. Baik. Okey. Next. Okey, ini yang kita tadi standard kandungan 5.1. Kita bawa semula pada standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni maknanya murid kena capai. Dia kena capai standard pembelajaran ni. Kita tengok Okey, 5.1.1, murid mesti dapat menyatakan definisi. Definisi reka bentuk dan inovasi. Kemudian 5.1.2, murid dapat mengenal pasti beberapa reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Pemprosesan makanan, reka bentuk yang ni akan murid-murid buat. Kemudian kita tengok 5.1.3, murid dapat menerangkan ciri-ciri reka bentuk dan inovasi pada produk pemprosesan makanan. Ini memang seronok lah sikit kalau murid-murid belajar tentang ciri-ciri semua. Kemudian 5.1.14, mencadangkan reka bentuk dan inovasi baru produk pemprosesan makanan. Maknanya apa yang dah dihasilkan. Jadi ini standard pembelajaran yang murid kena capai. Jadi kita akan pergi satu demi satu lah, yang mana yang kita boleh terangkan. Baiklah. Kita tengok pengenalan tentang istilah reka bentuk, invensi, inovasi. Tapi kalau tajuk kita reka bentuk dan inovasi, invensi di tengah. Kita tengok
Apa definisi dia? Okey, reka bentuk ialah ilmu pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang. Baiklah, secara terancang yang digunakan dalam penghasilan sesuatu produk yang boleh berdaya saing dengan produk sedia ada. Maknanya dekat sini kita ada idea. Kan? Contoh kalau Wani ada idea nak hasilkan sesuatu, mesti kita merancang. Kalau tidak merancang, tak jadi. Ya. Kan tak jadi, ataupun jadi pun tapi cacar marbah orang panggil lah kan. Betul. Dalam bahasa rojak dia lah. Okey. Jadi kita nak berdaya saing dengan produk sedia ada. Kemudian invensi. Invensi ialah proses menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru dan belum pernah wujud sebelumnya. Okey, invensi ni jarang sangatlah berlaku. Dah berlaku pada zaman-zaman dulu sebab dia kata yang belum pernah wujud. Dulu TV ni tak pernah wujud. Ya. Idea wujud jadi invensi. Itu barulah dikaitkan dengan reka bentuk dan inovasi. Kemudian kita tengok inovasi, proses penguasawaian dan penambahbaikan kepada produk sedia ada. Apa yang kita tambah baik. Okay? Jadi nak jadikan benda tu sesuatu yang lagi hebat. Bermaksudnya invensi tu selalunya satu benda baharu yang dicipta ya, cikgu? Contohlah kat apa? Kita ada contoh sikit lah. Cikgu bawa contoh hari ni. Adalah contoh sedikit kalau nak tengok lah. Okey, dulu mungkin tak ada tin. Zaman-zaman dulu tak ada makanan tin. Okey, dicipta oleh semasa askar lah. Jadi askar menggunakan tin ni sebagai tempat simpan makanan. Okey, kemudian dia seal. Macam ni. Jadi wujudlah tin. Kemudian daripada kosong je ni, kita nak buka macam mana? Okay, so wujud pula yang ni. Mungkin dulu, zaman dulu mungkin adalah alatan lain tapi kita tak nampak sebab sekarang kita dah 2000 berapa kan? 2021 cikgu. 21. Okey. Ni kita tebuk. Kita masuk, kita ni kan. Buka tin itu. Kita buka tin. Okey, jadi kita buka tin, adalah cara dia. Okay, kemudian apabila berlaku ni, dia berlaku pula inovasi pada alatan. Baik. Alatan. Ini pagi. Dia buat pula macam ni, jadi memudahkan cara. Yang lebih canggih ya, lebih canggih kan. Kita masukkan macam ni, kita pusing, gerak-gerak jadi. Berbanding betul. Kalau kita gunakan cara yang lama, kita ketuk, kita kena tekan. Kita kena macam pump lah. Mengambil sedikit masa di situ. Jadi ini pun nampak kemas. Betul. Okey, kemudian dicipta pula tin macam ni nak memudahkan cara. Diinovasikan pada pembungkusan macam ni. Kita just pull. Tarik saja. Jadi dah terbuka. Betul. Jadi senang kan? Jadi benda ni yang selalu kita bawa untuk camping. Untuk kemah-kemah perkemahan badan uniform, murid-murid nak memudahkan cara. Tak perlu dah nak bawa ni. Ini dah ada. Okey. Sekarang saya lebih faham, cikgu. Murid Baik. pun faham. InsyaAllah. Mari kita teruskan, cikgu. Okey. Baiklah, kita tengok reka bentuk dan inovasi produk. Okey, kita ada kat sini ada 6. Reka bentuk makanan. Apa itu reka bentuk makanan? Bentuk makanan itu sendiri. Contohnya, kalau nugget tu, kalau kita biasa kita tahu macam-macam bentuk ada kan? Betul. Satu lagi bentuk kalau kita di bidang lain pula, kalau kita ada anak, kita bekalkan anak makanan, kita buat macam-macam design kadang. Macam mata lah, timun tu kita tak jadi tu. Itu bentuk makanan lah. Okey, dipatternkan macam tu. Kemudian kita tengok reka bentuk pembungkusan. Okey, reka bentuk pembungkusan kita boleh tengok sendiri. Pembungkusan apa yang digunakan. Contoh ini pembungkusan jenis tin. Ya. Tin kita banyak jumpa macam ni. Okey, mungkin kita boleh tanya seorang murid apa contoh untuk reka bentuk pembungkusan. Boleh. Kita berdua berbincang ni tadi, cikgu ya. Ya. Kita dengarkan daripada mereka. Boleh tak Kak Wani dengar kepada Haziq? Apa contoh reka bentuk pembungkusan yang Haziq tahu? Pembungkusan vacuum. Vacuum. Okey. Betul ya, cikgu? Pembungkusan vacuum. Alif pula? Kita tak jawab dulu. Contoh alif boleh berikan? Pembungkusan yang menggunakan kotak. Okey. Kotak. Dan yang ketiga, mungkin dari Nurin. Menggunakan kaedah penserilan.
Betul tak cikgu ketiga jawapan mereka? Yang tu semua adalah kaedah dan teknik. Kalau kita tengok ni reka bentuk pembungkusan kita tumpukan pada contohlah tin. Sekarang kita ubah bentuk tin sekarang ni. Bentuk tin macam ni sekarang kalau ada sekarang yang nipis. Yang nipis kan? Ya. Tu ada yang gemuk sikit. Kalau kita senang kita ambil botol plastik. Air mineral asalnya bulat. Kadang-kadang sekarang ada yang dia bentuk macam ni ramping. Pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk. Ada pemegang. Itu. Bermaksud jawapan mereka agak kurang tepat di situ, cikgu. Kurang tepat sikit. Tapi ada nampak dia punya kaedah teknik dia nak buat tu. Tapi cubaan yang bagus. Alhamdulillah. Baiklah. Kemudian kita tengok inovasi bahan mentah. Bahan mentah maknanya inovasi ni kita penambah baikkan. Contohnya bahan mentah apa yang kita nak gunakan. Sekarang ni keripik pisang, katakan keripik pisang daripada pisang. Pisang itu sendiri kita inovasikan. Jadi keripik. Sekarang bila tradisional jadi pengat. Kan? Apa lagi yang kita boleh buat dengan pisang? Boleh buat kek boleh dan buat sebagainya. Kita inovasikan daripada bahan mentah tu. Baik. Kalau haiwan macam contoh ada yang jadikan kulit pun sebagai sumber makanan. Dia buat inovasi. Kemudian kita tengok inovasi kaedah pemprosesan. Inovasi kaedah pemprosesan ni contohnya kita ada 20 step nak buat langkah pertama sampai ke sampai ke 20. Jadi bila kita nak memendekkan masa, itu bagi inovasi. Inovasi, jadi kita pendek masa jadi ringkas. Jimat masa. Jadi kemudian kita tengok inovasi mesin dan peralatan, dia berkait rapat dekat sini. Selalunya berkait rapat. Kaedah pemprosesan. Kaedah pemprosesan ni dengan mesin dan peralatan. Sebabnya sekarang ni kita tengok kalau mesin dan peralatan, contohlah sekarang ni kita buat roti macam mana, Wani? Buat roti di rumah ke di mana? Kalau di rumah lah. Buat roti ya. Selalu kalau saya buat roti, cikgu, saya akan bakar roti tu, lepas tu saya letaklah apa-apa di atasnya dan saya makan. Kita buat roti, kita proses daripada awal daripada tepung macam mana? Itu kena uli tepungnya. Pelbagai cara lagi lah yang saya tak pernah buat, cikgu. Ya, tak apa. Cubaan yang hebat. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok dah ada penciptaan mesin. Di mana kita masuk saja bahan-bahan mentah ni, tepung, yeast, gula, telur. Kemudian kita tu setkan dia. Kita set. Lepas tu kemudian kita boleh tinggalkan dia. Benda tu melakukan kerja. Ya. Ada. Ada. Lepas tu terus jadi roti. Dia terus bakar. Macam tu in one, three in one macam tu lah yang istilah orang guna. Macam lemang dulu kita pakai biasa, kita letak besi, kita bakar secara kampung. Sekarang ni orang gunakan drum besi, tong besi. Kita masuk dalam tu, jadi pengaliran haba sekata. Betul. Jadi mudah, kita boleh angkut dan bersih. Dan cepat. Proses pada 6 jam mungkin boleh jadi pada 2 jam. Dia selalu berkait. Tu kata inovasi ni, reka cipta ni, dia seronok, dia banyak berkait sebenarnya. Ya. Okey. Kemudian kita tengok inovasi kaedah pembungkusan dan penyimpanan. Ni pembungkusan dan penyimpanan lah. Lebih kurang macam ni, tapi ni reka bentuk. Inovasi ni yang boleh disimpan. Okey. Itu dia 6 reka bentuk dan inovasi produk. Setakat ini, murid dalam talian macam mana? Faham tak apa yang Cikgu Imran ajarkan? Kalau faham, tunjuk thumbs up macam ni. Okey, bagus. Nampaknya mereka dah faham, cikgu. Jadi lepas ni kita nak ujilah mereka dengan soalan contoh yang cikgu sediakan, tapi kita nak bagi mereka bersedia dan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Dalam mata pelajaran kita hari ini, pemprosesan makanan. Dan tajuk kita adalah reka bentuk dan inovasi produk. Masih lagi bersama dengan Cikgu Imran, Guru Pemprosesan Makanan dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1. Jadi kita dah sama-sama tahu definisi, kita dah kenal apa dia reka bentuk dan inovasi produk. Dan semestinya sekarang kita nak uji murid-murid cikgu hari ini dengan membuat soalan contoh yang pertama. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih, Wani. Okey, murid-murid. Okey, kita tengok pada soalan. Soalan contoh. Okey, ni soalan ni, bentuk ni adalah soalan bahagian A. Okay, bahagian A. Okey, di mana kita baca sedikit. Okey, maklumat di bawah adalah penyataan reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Maklumatnya ada di sini, dah diberi.
Dah diberi Okey, ada 4 dekat situ. Baiklah, ada 4 dekat situ. Kemudian kita baca soalan, baca dengan teliti. Berdasarkan gambar pada jadual di bawah. Okey, jadual gambar ada jadual di bawah. Next slide nanti cikgu akan tunjukkan. Pilih dan tuliskan jenis reka bentuk serta inovasi. Dia ambil pada kat sini pernyataan di sini. Ini dia pernyataan dia. Kita masuk pada ruang jawapan yang betul. Tapi pastikan jawapan ditulis dengan lengkap. Kalau jawapan dia inovasi, mesin dan peralatan, jangan kita cakap tulis mesin dan peralatan. Atau inovasi mesin saja. Sebab kita tak nampak ni inovasi mesin. Ini saja ada boleh inovasi mesin. Okey, jadi kita kena tulis lengkap. Okey. Jadi benda tu biar nampak cantik. Sebab kita dah bagi pilihan jawapan jadi murid boleh jawablah. Okey, baiklah kita teruskan. Tengok pada gambar. Okey. Kita tengok murid untuk menjawab terback balik. Okey. Baiklah, dekat sini ada gambar dalam jadual. Kita tengok ruang jawapan kat sini yang cikgu cakap tadi kena isikan. Okey, baiklah, siapa nak jawab? Siapa nak cuba untuk 4 markah ini? Angkat tangan. Okey, kalau tak ada angkat tangan, ada, nasib baik ada. Anis. Cuba Anis. Anis kena jawab semualah. Ya, silakan. Okay. Yang pertama, inovasi mesin dan peralatan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Sila teruskan Anis. Okey, betul. Terima kasih. Next lagi. Yang kedua, inovasi reka bentuk pembungkusan. Okey, kita tengok. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga. Yang ketiga, reka bentuk makanan. Kita tengok jawapan dia. Betul. 3 markah. Tahniah. Akhir sekali. Akhir sekali. Yang terakhir, inovasi pembungkusan dan penyimpanan. Okey, betul semua. Okey, Bagus tahniah Anis. Anis. Okey, Anis sebab saya dah terangkan tadi. Anis panggil reka bentuk makanan, Anis penyimpanan. Nampak dia ada zipper bag. Okey, baiklah. Okey, kita tengok kemudian next slide untuk penerangan. Okey, kita ciri-ciri reka bentuk dan inovasi pada produk apa yang perlu ada. Kita tengok reka bentuk bersama-sama makanan, cara makanan itu dimakan, produk makanan, kemudian ianya direka untuk makanan. Okey, kemudian kita pergi semua untuk melakukan, kita pergi tengok 5.2 standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni yang macam tadi kamu dah kita pun dah belajar. Okay, di mana murid dapat mengumpul maklumat berkaitan cadangan inovasi. Murid perlu melakar reka bentuk dan inovasi, kemudian mengenal pasti bahan dan alatan yang hendak digunakan. Kemudian kita tengok menghasilkan model atau prototype. Model atau prototype. Okey, sampel dia. Kemudian kita tengok membincangkan kelebihan pada produk inovasi pemprosesan makanan. Duduk berbincang sama-sama. Bagi idea dan pendapat. Kemudian melakukan penambahbaikan pada model produk inovasi yang dihasilkan. Okay, kita pergi tengok pengenalan. Sebelum memulakan sesuatu inovasi, kita perlu mengumpul maklumat terlebih dahulu tentang makanan yang hendak diinovasikan secara sistematik. Kita nak inovasikan produk, jadi kita kena ambil maklumat. Jadi baru kita tahu macam mana kita nak buat. Okay, kemudian kita tengok tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci dan objektif produk dihasilkan. Kenapa kita nak hasilkan produk tu? Tujuan dia. Kemudian semua maklumat boleh dikumpulkan dengan menggunakan proses yang dinamakan borang ringkasan projek, iaitu projek brief. Yang ini kita belajar dalam kegiatan 5 dalam bab ni nanti di sekolah nanti kita buat kerja khusus. Yang ni. Okey, kita pergi next. Kita pergi pada soalan contoh. Soalan ni adalah soalan bahagian B. Okay, bahagian B mewakili 10 markah. Okey, kita pergi pada rajah 1 Okey, rajah 1 menunjukkan 2 jenis tapai yang telah dihasilkan oleh Mak Cik Kia, iaitu tapai pulut putih dan tapai pulut hitam. Nampak ya gambar Okay, berdasarkan rajah di atas, pilih satu produk yang telah diinovasikan oleh Mak Cik Kia. Satu saja, kita pilih yang mana satu. Dan nombor 2, nyatakan 2 tujuan tapai pulut itu diinovasikan. Nombor 3, terangkan kaedah pemprosesan produk baru itu sehingga proses menabur ragi. Dan 4, berikan 2 jenis pembungkusan moden yang boleh digunakan. Okay, baiklah. Sekarang kita terus pada jawab soalan. Ya.
Okey, ruang jawapan. Siapa yang nak jawab? Okey, nombor 1. Boleh Kak Wani minta Hazira? Boleh, boleh. Okey, berikan jawapan anda. Kak, saya tak pakai spek, Kak. Okey, apakah produk inovasi yang telah diinovasikan oleh Makcik Kia? Okey, mungkin kita boleh minta tolong Akil, boleh bantu Hazira tak Akil? Boleh. Okey, silakan. Jawapan nombor 1 adalah tapai punduk hitam. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, tahniah. Jawapan betul. Okey, kemudian kita pergi nombor 2 pula. 2 tujuan inovasi. Cikgu dah terangkan tadi. Ya. Okey, Akil teruskan. Untuk menambah baik produk asal Ya. dengan lagi menampakkan mesra Mesra. si pengguna. Mesra pengguna. Okey, tak apa. Kita tengok jawapan dia. Okey, menambah baik produk sedia ada. Okey, betul. Okey, produk lebih menarik. Okey, ni pilihan jawapan banyak sebenarnya ni. Mana yang sesuai. Okey, produk bernutrisi. Mesra pengguna. Ada jawapan dia. Mesra pengguna. Okey, betul Akil. Ada. Okey, baiklah. Kita pergi terus ke soalan nombor 3. Kaedah pemprosesan. Dah ada jawapan dah. Bagi clue sikit. Ya. Okey. Sebab dia tadi proses dia cakap tadi sehingga tabur ragi. Rata ragi. Jadi yang kotak kosong tu perlu diisi oleh murid. Okey, baiklah. Siapa yang nak menjawab? Kita minta Haziq. Tadi Haziq ada angkat tangan, malu-malu Haziq. Okey, kali ni Haziq cuba. Nombor selepas bersihkan beras pulut, kita rendam dalam air. Baik, sila teruskan jawapan anda, Haziq. Buang air rendaman. Okey. Seterusnya, tanak beras pulut hitam dalam periuk nasi. Okey. Betul. Gemburkan pulut. Bukan pulut. Baik. Ratakan pulut. Seterusnya, ratakan pulut. Okey, dia tengok. Dan dia kata ratakan bulut. Okey, atas alas meja lah. Okey, betul. Ada jawapan dia. Kita dekat sini kita tengok kita nakkan dia punya kunci kata dia. Ambil penting je. Bersih, rendam, buang air, tos, tanak. Ya. Tanak tu masak lah. Kemudian gembur, ratakan pulut, tabur lagi. Seperti yang dikatakan oleh Haziq tadi, yang penting kuncinya tu ya cikgu? Ya, yang penting kuncinya. Seterusnya. Okay, baiklah. Kita tengok 2 jenis pembungkusan moden. Baiklah, 2 jenis pembungkusan moden. Siapa yang nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Hazira, okey. Berebut pula. Hazira dah nampak ke Hazira? Boleh cuba? Okey, silakan. Botol kaca dengan tin. Botol kaca Botol kaca dan tin. Okey, tak apa kita tengok. Okey. Bekas plastik Lut Sina. Ni bekas plastik yang memang biasa dipakai. Okey, boleh, betul. Botol kaca. Ya. Nampak eksklusif sikit bila kita pakai botol kaca. Okey. Okey, dan tin. Okey, tahniah. Okey. Okey, betul. Bagus Hazira. Okey, cikgu. Ini kita dah buat soalan bahagian B ya? Ya, bahagian B. Dan lepas ni untuk bahagian yang terakhir kita akan sama-sama pergi ke komponen project brief bersama dengan Cikgu Imran kita. Tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita pemprosesan makanan dan masih lagi bersama dengan Cikgu Imran bin Hussein dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1 dan masih lagi dengan 6 murid kita pada hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita nak teruskan dengan belajar untuk standard yang terakhir ya Cikgu dan membuat soalan terakhir pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita pergi sedikit tajuk kita sentuh macam tadi Cikgu dah sentuh pasal inovasi. Dia ada komponen project brief. Kamu kena ada tajuk, gambaran keseluruhan, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, perancangan kerja. Ini dalam kerja khusus kita akan buat nanti. Okey, kita pergi kemudian soalan contoh. Okey, soalan contoh. Ni bahagian B juga. Okey, baiklah. Kita tengok rajah menunjukkan bahan tambah yang akan digunakan untuk menghasilkan produk burger daging lembu baru. Okey, dekat sini
murid boleh gariskan dekat sini. Produk burger daging lembu. Maknanya ada daging tu. Cuma bahan tambah diberi. Bawah ni kita boleh baca apa dia? Jagung dan lobak merah. Baiklah. Jadi berdasarkan rajah di atas, namakan produk baru anda. B. Nyatakan 2 cara penyediaan awal bahan-bahan itu. C. Huraikan langkah pemprosesan bagi menghasilkan produk baru itu. Kemudian kita tengok D. Terangkan 2 kelebihan produk baru itu. Okey, baiklah. Sebelum pergi soalan, kita nak tanya dulu. Siapa nak jawab bahagian A ni? Jawapan A ni? Produk baru anda? Boleh Kak Wani minta Alif? Kita minta Boleh. Alif untuk jawab A dan B sekali boleh cikgu? Boleh. Kita markah je Semua kat pun situ. boleh. Okey, untuk jawapan yang A tu, nama produk burger daging berprotein tinggi. Protein tinggi. Baik. Ada nama lain lagi tak? Ada tak? Tak ada. Okey, kita tengok. Protein Kita tengok. Daging burger bersayur. Sayuran tinggi serat. Sebab dia fiber. Istilah fiber ni cukup mengenyangkan lah. Jadi untuk burger kesihatan pun boleh. Sebab ada khasiat. Sebab sayur-sayuran ni melawaskan. Betul. Penuh dengan vitamin. Okey, baiklah. Protein tinggi ni protein banyak terdapat pada haiwan. Betul. Jadi sumber vitamin. Jadi boleh cuba lagi lah. Okey, baiklah. Untuk B, 2 cara penyediaan awal bahan-bahan itu. Okey, teruskan. Untuk B, Alif. Okey. Kalau jagung, first kita kena buang kulit jagung tu dan kita kena buang rambut jagung tu. Okey. And then second kita kena menanggalkan biji jagung tu daripada tongkol dia. Okey. Okey. Yang ketiga, kita kena mencincang biji jagung tu supaya menjadi halus. Okey. Kalau untuk lobak merah pula, kita kena bersihkan lobak merah tu, buang kulit lobak merah tu, dan last sekali kita kena bercincang kulit lobak merah tu supaya menjadi halus. Okey, baiklah kita tengok. Panjang jawapannya. Ya. Tapi jawapannya markah ada 2. Okey, cukup saja kita tengok. Membuang kulit ada disebut alif, tanggalkan biji jagung ada cincang. Cincang ada disebut. Ya. Nak jadi kecil, haluskan. Okey, kemudian lobak merah, alif ada cakap bersihkan, buang kulit pun dia ada cakap mencincang. Ada. Jadi ada markah di sini. Sebenarnya 2 markah. Ini ada pilihan antara mana kita jawab boleh dapat betul. Okey. Ambil 1 jagung pun sudah cukup, lobak merah pun 1 pun dah cukup. Alright, baiklah. bagus Alif. Jawapan benar, dah terlalu confident. Ya, seterusnya. Okey, seterusnya langkah pemprosesan. Okey, baiklah. Siapa nak jawab? Okey, langkah pemprosesan kita minta Nurin untuk menjawab 5 markah. Okey, kita dah ada kat sini, kadang-kadang dah diberi. Ya, yang pertama. Diberi untuk bagi untuk murid lah sebagai kunci. Dia mula daripada mana proses tu. Okey, jadi selepas daging dikisar. Okey. Auni? Seterusnya, daging kisar digaul dengan premix dan bahan tambahan sehingga rata. Okey, sekejap tengok. Dikisar. Okey, baiklah, betul. Menimbang adunan daging burger Ya, agar sama rata. sama rata. Yang Okey, ikut sekatan, betul. Yang ketiga, daging burger dibentuk. Yang keempat, Okey, nanti sekejap Daging dibentuk. Membentuk Dibentuk. daging. Okey, nampak Auni banyak gunakan kunci. Banyak guna kunci. Dibentuk. Memang kita bentuk. Okey, statement membentuk daging burger dengan pembentuk burger. Membentuk burger maknanya betul. Ya. Okey, teruskan Auni. seterusnya daging burger disusun atas tulang dan dialas dengan plastik. Okey, baiklah kita tengok. Alas kepingan daging burger dengan plastik. Susah tak tulang. Auni punya ayat membawa maksud yang sama. Jadi dapat markah di situ. Dia ada kunci dia. Kepingan. Setiap burger kita ada kepingan plastik atau kertas. Tak nak bagi melekat. Betul. Okey, baiklah. Dan akhir sekali. Jawapan yang terakhir.
Akhir sekali daging burger disimpan dalam peti sejuk. Okey. Betul semua. Okey, 5 Okey. markah untuk Nurin. Okey, tahniah Nurin. Okey, kemudian kita tengok kelebihan produk baru. Okey, siapa nak jawab? D. 2 markah ni, siapa nak cuba? Siapa lagi yang belum? Kita pergi kepada Anis. Okey, kelebihan produk baru dia dapat memberikan rasa yang baru. Saya baru. Okey. Okey. Ada? Okey. Menambah serat dalam makanan. Serat okey, kita boleh terima. Zat makanan, vitamin, serat. Ada serat pasal dia ada kandungan. Okey, Ada. 2 dah cukup dah. 2 markah boleh dapat dah. Ni pilihan lain. Mana-mana Bagus, jawapan yang Anis. sama. Okey, kita pergi pada mempatentkan produk yang terakhir sekali. Okey, mempatentkan produk iaitu murid kena kenal pasti tujuan mempatentkan produk. Murid dapat menerangkan agensi yang terlibat dalam mempatentkan produk. Murid dapat melengkapkan borang permohonan mempatent produk. Ini apabila produk dah dihasilkan. Okey, murid bila dah dihasilkan baru kita boleh patent produk. Ada langkah demi langkah. Kita tengok ringkas saja. Okey, tujuan pendaftaran patent kita kena tahu dapat mengeksploitasi ekonomi iaitu berniaga, mengeluarkan, menjual, mengimport, mengeksport, disewakan, dilesenkan, difranchaiskan. Penyerahan, sewa, beli dan membuat kontrak lesen. Okay, kemudian nombor 2, dapat dijadikan instrumen cagaran untuk tujuan pembiayaan atau pinjaman kewangan. Dan nombor 3, dapat mencegah pihak lain daripada menggunakan hasil ciptaan tanpa kebenaran. Itu patent. Okey, baiklah. Kita pergi seterusnya. Ini adalah agensi yang terlibat. Satu-satunya agensi dalam Malaysia yang terlibat iaitu MyIPO, iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Iaitu agensi yang terlibat dalam mempatentkan produk di mana kita tengok contoh harta intelek yang terlibat dalam mempatentkan produk. Ada patent, cap dagangan, reka bentuk perindustrian dan hak cipta. Okey, baiklah. Kita seterusnya. Permohonan mempatentkan produk. Apa yang perlu ada? Tajuk reka cipta, bidang teknikal, latar belakang reka cipta. Apa yang kamu buat tu, kamu reka cipta tu, kena ada latar belakang dia. Ringkasan reka cipta. Ringkaskan sikit apa yang kamu cipta tu. Penerangan ringkas lukisan. Lukisan kita buat lukisan kan, kita reka, kita kadang lukis. Okey, kemudian kita tengok penerangan terperinci reka cipta. Okey, baiklah. Okey, soalan terakhir, soalan contoh. Okey, maklumat di bawah menunjukkan 4 jenis harta intelek yang terlibat dalam mempatent produk makanan. Macam soalan tadi, dah ada dalam sini. Okey, baiklah. Murid terus jawab. Cikgu nak pilih seorang. Okey. Siapa yang boleh jawab? Okey, kita minta Haziq. Boleh. Nombor 1 jawapan dia reka bentuk perindustrian. Okey, kita tengok. Okey, betul. Tahniah. Seterusnya. Okey, jawab terus semua. Semua. Okay. Kedua, cap dagangan. Cap dagangan. Okey, tengok dulu. Betul? Betul. Ketiga, patent. Patent. Okey, betul. Patent. Patent. Okay. Betul, betul. Betul. Dah akhir sekali. Dan lain sekali, hak cipta. Hak cipta. Hak Okey, cipta. baiklah, betul. Okey, baiklah. Kita pun dah tamat. Kita nak merumuskan sedikit apa yang dah dipelajari. Okey, baiklah. Modul ini dapat memberi pengetahuan asas kepada murid mengenai prinsip, elemen, reka bentuk dan mempatent produk. Cikgu dah terangkan tadi semua. Betul. Kemudian murid dapat diterapkan dengan elemen inovasi dan kreativiti untuk mereka bentuk produk makanan. Okay, kreativiti masing-masing kreatif. Nombor 3, merangsang pemikiran murid untuk berfikir secara terbuka dan lebih kreatif. Maknanya murid membuka idea yang terpendam, dia buka, apa dia boleh buat, dia buat. Kena berani. Jangan takut-takut. Kita kena maju ke depan, kena berani. Dan nombor 4, menjadikan murid lebih yakin, bermotivasi dan tidak mudah berputus asa. Okey, baiklah. Dan nombor 5, kita tengok dapat melahirkan usahawan kecil yang berjaya dan berdaya saing sehingga ke peringkat lebih tinggi. Ini yang kita nakkan.
Okey, baiklah. Nampaknya selama 1 jam kelas kita hari ini, akhirnya kita berjaya mencapai standard kandungan yang kita sama-sama nak capai, iaitu mengenal reka bentuk, melakukan inovasi produk dan akhir sekali mempatentkan produk. Jadi Wani harap agar semua yang menyaksikan sekarang ini dan murid dalam talian dapat mengambil segala input yang diberikan oleh Cikgu Imran bin Hussein selaku Guru Pemprosesan Makanan dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1. Jadi murid dan talian, kalau anda sudah faham sepenuhnya, sila katakan buat kali terakhir, terima kasih cikgu. Terima Terima kasih. kasih cikgu. Itu Okey, dia. Terima sama-sama. kasih Cikgu Imran dan Okey, terima kasih baiklah. juga Kak Wani. Ucapkan kepada Nur Alif, Muhammad Kod Kaisal, Muhammad Haziq, Wan Hazirah, Nurul Anis dan Nurin Auni. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar berjaya mencapai cita-cita anda sebagai chef ataupun usahawan yang berjaya. Jadi sekian saja mata pelajaran kita hari ini untuk pemprosesan makanan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian saja dari saya Wani Keri dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye. Didik TV KPM